Assalamualaikum dan salam sejahtera murid-murid. So kita sambung sains tingkatan 1. Kita akan sambung bahagian pencemaran udara. Okey, hari tu cikgu sudah ajar bab 7. Okey, cikgu sudah ajar bab 7 apakah kandungan-kandungan yang ada dalam udara, dan sekarang kita akan sambung pula belajar tentang apakah yang akan menyebabkan pencemaran udara. Okey, apakah gas-gas yang akan menyebabkan pencemaran udara. So kita akan tengok satu persatu. Okey. Okey. Jadi pencemaran udara ni dia berlaku apabila terdapat kebakaran bahan cemar yang tinggi di dalam udara. Okey, berlaku apabila terdapat kebakaran bahan cemar yang tinggi dalam udara. Bahan cemar yang tinggi ni contohnya macam karbon monoksida, karbon dioksida, okey, habuk-habuk. So paling senang untuk kamu tengok kesan pencemaran udara adalah macam bila ada jerubu. Okey, bila ada jerubu kamu tidak nampak, banyak sangat kabut, mata penglihatan pun akan ada had. So tu pencemaran udara lah yang paling ketara. Okey, pencemaran udara yang paling ketara. So disebabkan oleh aktiviti-aktiviti manusia lah, contohnya seperti pembakaran bahan api dan juga paling senang pembakaran sampah. So contohnya kalau orang bangun pagi-pagi ke apa, bakar sampah, petang-petang ke bakar sampah, lepas tu kamu akan nampak asap berkepul-kepul. So asap kepul-kepul itulah yang akan mencemarkan udara. Okey, sebab di dalam tu selalunya kita bakar bukan hanya macam contohnya bakar kertas ke apa, tapi kita bakar dalam sampah ada plastik, ada tintin, ada benda-benda bahan-bahan kimia. Okey, bahan-bahan kimia yang dipanaskan sehingga suhu yang sangat tinggi, so dia akan terbakar dan mencemarkan udara. Okey, satu lagi pembakaran bahan api. So contohnya bahan api macam kayu-kayu ke minyak. So tu juga akan menyebabkan asap kepul-kepul warna hitam yang akan mencemarkan udara. So bila mencemarkan udara, benda-benda inilah yang akan menyebabkan kesan-kesan terhadap kita punya bumi. Okey, adalah yang makin panas, ozon makin nipis contohnya. Okey, jadi kita akan tengoklah satu persatu contoh-contoh yang akan menyebabkan pencemaran udara, apa kesan-kesannya terhadap bumi dan juga manusia. Okey. So yang pertama kita tengok sini adalah karbon monoksida. So karbon monoksida yang paling senang kita jumpa adalah dekat kenderaan bermotor. So kenderaan bermotor ni adalah macam contohnya motor-motor, okey, kereta-kereta. So contoh terutamanya bila kita ada kereta yang terlalu lama yang tidak kena servis ataupun dia sudah 10 tahun, 20 tahun contoh dalam penggunaan, kita akan tengoklah ada asap yang kepul-kepul. Okay? So asap-asap yang kepul-kepul ni lah yang akan dibebaskan, okay, karbon monoksida. So karbon monoksida ni bila dia terbebas dekat udara, so dia akan menyebabkan pencemaran udara dekat bumi kita, dan juga dia akan memberikan kesan negatif, impak negatif terhadap manusia juga. Okay, so selain kenderaan bermotor, kepul-kepul, asap-asap ni, kita juga ada asap rokok. Okay, so contohnya bila orang merokok, kalau orang yang tidak biasa hidup merokok, kamu akan batuk-batuk. Okay, so kenapa? Sebab di dalam itu ada banyak sangat bahan-bahan kimia. Bahan-bahan kimia yang dibakar. Okay, bahan-bahan kimia yang dibakar. So, apa ni nama dia? Jadi dia tidak baik untuk orang, okay, terutamanya orang yang menghisap rokok dan juga orang yang menghidu rokok. Okay, jadi asap-asap rokok ni dia akan merosakkan organ dalaman seseorang. Okay, organ dalaman seseorang. Kenapa? Sebab di dalam tu ada karbon monoksida. So karbon monoksida ni kita akan dapat daripada kenderaan-kenderaan, daripada orang-orang yang merokok, dan apa kesan dia adalah sakit kepala. Okay, sakit kepala. So kalau sakit kepala ni kita balik-balik sakit kepala, mungkin bukan disebabkan oleh karbon monoksida, mungkin kita sakit kepala macam tu saja, penat ke apa. Tapi kalau disebabkan oleh karbon monoksida dan terlalu lama
kamu sakit kepala, dia juga akan boleh merosakkan otak. Okey, dia juga akan boleh merosakkan otak. Sebab itulah orang merokok ni dia bukan sahaja ada masalah mungkin dekat bahagian paru, contohnya merokok kan ada kanser semua. Dia juga mungkin kadang-kadang akan sakit kepala. Bila lama-lama dia boleh merosakkan otak, sebab dalam otak kita ni kita ada sel-sel, kita ada neuron semua tu. So bila kita bakar, asap rokok tu, dalam tu ada bahan kimia yang terlalu banyak, kita hidup masuk dalam sel-sel badan kita, dia akan merosakkan kita punya organ, dia akan merosakkan kita punya otak. Dan kalau lama-lama berlaku, dia akan berlaku kematian. Okey, mungkin disebabkan oleh penyakit-penyakit dan juga disebabkan oleh bahan kimia, contohnya karbon monoksida. Okey, jadi yang seterusnya kita tengok sini, apakah yang menyebabkan pencemaran adalah racun serangga. Okey, racun serangga. So racun serangga ni paling senang adalah contoh racun serangga yang paling senang adalah macam contoh kamu spray nyamuk, contoh kamu spray lipas, contoh, ataupun paling senang adalah dalam aktiviti pertanian, contoh pesticides yang orang petani-petani akan siram ataupun akan spray dekat pokok-pokok, dekat buah-buah supaya tidak akan ada serangga-serangga yang boleh makan buah-buah tersebut. Tetapi benda-benda tu adalah tidak baik untuk kesihatan manusia. Sebab itulah kalau kamu beli buah, kamu kena basuh betul-betul. Okey, sebab kadang-kadang petani mereka menggunakan racun serangga supaya buah-buah tu tidak cepat rosak. Okey, tidak ada serangga-serangga yang akan makan. Tapi dia tidak bagus untuk kita, so kamu kenalah cuci betul-betul. Okey, pengasapan nyamuk. So maksudnya fogging yang contohnya macam bila tempat tu ada banyak sangat malaria, banyak sangat nyamuk Aedes contohnya. So mereka akan buat fogging. So asap kepu-kepu tu kalau kita hidup dia tidak bagus untuk kita. So apa yang akan terjadi? Terjadi adalah contohnya macam keracunan makanan. Okay, keracunan makanan maksudnya kesihatan kita akan terjejas lah. Muntah-muntah, cirit-birit contoh. So itu adalah masalah kalau kita terkena racun serangga tu lah. Kamu kena cuci betul-betul. Kalau ada buat fogging, janganlah kamu dekat-dekat sana hidup dalam-dalam pula kan. Tidak, sebab dia ada racun serangga, ada bahan kimia. So keracunan makanan akan berlaku, kamu muntah nanti. So satu lagi sini, kecacatan kepada bayi yang baru lahir. So contoh macam bayi ni mungkin dia ada cikgu tidak ambil gambar yang betul-betul lah. Contohnya kalau bayi mungkin dia akan ada bahagian masalah dekat bahagian otak kah, dekat bahagian usus dia kah, dekat bahagian dalam ke organ-organ dalaman lah. Okey, kecacatan kepada bayi yang baru lahir. Jadi itulah kita kena berhati-hati. Benda ni dia akan mencemarkan udara dan juga dia memberi kesan sampingan terhadap diri manusia. Okey. So yang keempat kita tengok sini, yang akan menyebabkan pencemaran udara adalah karbon dioksida. Yes, manusia memang menghembus karbon dioksida. Kita ambil oksigen, kita hembus karbon dioksida. Tapi karbon dioksida kalau terlalu banyak, okey, yang disebabkan oleh contoh pembakaran terbuka, okey, orang bakar, pembakaran terbuka balik-balik, karbon dioksida akan lebih banyak daripada yang kita hembus. Okey, masa kita bernafas, kita ambil oksigen, kita hembus karbon dioksida. Tapi kalau kita buat pembakaran terbuka, karbon dioksida itu banyak, dia lagi banyak daripada yang sepatutnya. Okey, pembakaran bahan api, contohnya kayu-kayu, minyak ke apa, kita bakar. Okey, so kesan dia adalah kesan rumah hijau. So maksudnya kesan rumah hijau ni, bumi kita akan menjadi panas. Karbon dioksida dia akan berada dekat kita punya atmosfera, makin lama makin tebal. So contohnya bila ada matahari cuba masuk, dia boleh masuk. Tapi bila dia mau keluar, dia tidak boleh keluar. So maksudnya kita punya bumi ni dia akan sentiasa panas sebab
haba daripada matahari boleh masuk. Tapi dia susah untuk keluar sebab dia jadi tebal. Okay? Dia melantun balik ataupun dia jadi tebal. So, bumi kita akan panas. Kesan rumah hijau. Bumi kita akan jadi panas dan semakin panas disebabkan oleh karbon dioksida. Dia menebal dekat sini. Matahari masuk, dia akan terlantun-lantun masuk balik ke bahagian bumi. Dia tidak boleh keluar. Jadi bumi akan menjadi panas. So, bukan sahaja dia mencemarkan udara tapi dia juga tidak bagus untuk kita. Okay? Bumi panas adalah tidak baik. Okay? So, kita tengok yang terakhir adalah chlorofluorokarbon. Ataupun kamu pernah dengar CFC. So, CFC ni kamu boleh jumpa dekat penyembur aerosol. So, penyembur aerosol ni kamu boleh jumpa lah dekat banyak-banyak. Okay? Contohnya macam hairspray gitu. Okay? Hairspray. So, contoh kalau kamu ada kawan-kawan yang minat sains, lepas tu kamu sembur rambut dengan aerosol, mesti kawan-kawan akan cakap, kau ni menyebabkan ada CFC je. Nipis kita punya ozon. Jadi, tu adalah sebab penyembur aerosol. Contohnya macam yang kamu sembur dekat rambut supaya rambut kamu jadi keras, terpacak-pacak tu kan. So, tu adalah CFC, chlorofluorokarbon. So, chlorofluorokarbon ni kalau kamu balik-balik guna, dia akan menipiskan kita punya ozon. So, bila dia menipiskan kita punya ozon, kita tengok sini. Sini adalah kita punya ozon yang biasa. Sini adalah ozon kita yang biasa. Tapi kalau dia makin nipis, kalau kamu tengok, dia makin nipis. Okay? Dia makin nipis, kamu tengok dia akan ada lubang dekat sini. Ada lubang-lubang dekat sini. Bila dia lubang-lubang dekat sini, senanglah cahaya matahari masuk. Senang cahaya matahari masuk. Dan kita tahu, cahaya matahari dia ada UV. Okay? Ultraviolet ray yang kalau kita selalu kena, kita boleh kena kanser. Okay? Kita boleh kena kanser kulit sebab dia direct. Dia direct pergi kita punya kulit, UV. Jadi, penipisan lapisan ozon ni dia akan buat lubang dekat sini, masuklah matahari. Senanglah matahari masuk, senanglah kita kena penyakit-penyakit kulit yang disebabkan oleh UV daripada matahari. Okay, so itu sahaja untuk video kali ini. Seperti biasa, kalau kamu ada apa-apa soalan, kamu boleh tanya.